Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang kepada semua. Pada hari ini, saya jemput anda semua untuk menghadiri satu perbincangan berkenaan dengan rukun negara. Okey, baik. Sebelum itu, kita teruskan. Izin saya bertanya, siapa boleh beritahu saya, berikan pencerahan berkenaan dengan objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara? Okey, saya boleh terangkan objektif dan prinsip rukun negara. Nama saya Muhammad Akmal Hilmi bin Hashim dan nombor tik saya 1084. Okey. Objektif rukun negara yang pertama adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Ia untuk mewujudkan keharmonian antara pelbagai kaum di Malaysia dan memastikan integriti nasional. Okey, objektif yang kedua adalah memelihara cara hidup demokratik, iaitu menjamin bahawa prinsip-prinsip demokrasi akan terus dihormati dan diamalkan dalam negara. Okey. Objektif yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang adil, memastikan setiap rakyat menerima layanan yang sama adil tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang sosial. Okey, objektif yang keempat adalah menjamin satu liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan, iaitu menghormati kebebasan budaya dan kepercayaan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Okey, objektif yang kelima adalah membina sebuah masyarakat yang progresif, iaitu untuk mendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu mengakui bahawa agama dan kepercayaan pada Tuhan adalah asas penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan negara. Okey, yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menuntut kesetiaan kepada raja sebagai simbol perpaduan dan keutuhan negara serta negara sebagai tanah air yang perlu dipertahankan. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan, menghormati dan mematuhi perlembagaan negara sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi panduan dalam pentadbiran negara. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang, menegakkan prinsip keadilan dan undang-undang di mana semua rakyat tanpa mengira kedudukan adalah takluk pada undang-undang yang sama. Okey, yang terakhir dan yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Mendorong rakyat untuk berkelakuan baik dan menghormati antara satu sama lain dan memelihara tata susila dalam masyarakat. Okey, seterusnya siapa tahu tiga langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan rakyat dapat mengaplikasikan prinsip dan objektif rukun negara dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa kat sini tahu? Saya tahu. Okey, nama saya Dinesh Ananda Kipalani dan nombor metrik saya 10 DPM 23F 1075. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang 3 langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan rakyat dapat mengaplikasikan prinsip dan objektif rukun negara dalam kehidupan bermasyarakat. Okey, pihak kerajaan boleh mengambil beberapa langkah untuk memastikan rakyat dapat mengaplikasikan prinsip dan objektif rukun negara dalam kehidupan bermasyarakat. Okey, berikut adalah 3 langkah yang utama. Nombor 1 adalah pendidikan dan kesedaran awam. Kerajaan boleh melaksanakan program pendidikan yang menekankan nilai-nilai rukun negara di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi, khusus seminar dan kempen kesedaran awam boleh diadakan untuk mendidik rakyat tentang kepentingan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan seharian. Nombor 2 adalah penglibatan komuniti. Okey, penglibatan komuniti ini mewujud aktiviti kemasyarakatan yang berfokus pada nilai rukun negara, contoh seperti gotong royong, dialog antara kaum atau program perpaduan. Ini akan menggalakkan interaksi dan kerjasama antara pelbagai lapisan masyarakat serta memperkuatkan ikatan sosial. Okey, nombor 3, penerapan dalam dasar dan undang-undang. Okey, ini adalah kerajaan boleh memastikan bahawa semua dasar dan undang-undang yang digubal selaras dengan prinsip rukun negara. Dengan menjadikan rukun negara sebagai panduan dalam
perbuatan keputusan rakyat akan lebih mudah melihat dan memahami hubungan antara nilai-nilai tersebut dan kehidupan seharian. Okey, kesimpulannya, melalui langkah-langkah ini, diharapkan rakyat dapat menghayati dan mengaplikasikan rukun negara dengan lebih berkesan. Okey, itu saja daripada saya. Saya nak tanya soalan kepada semua. Siapa boleh jawab tentang 3 tindakan atau sikap yang dianggap melanggar prinsip rukun negara beserta contoh? Siapa boleh? Saya boleh jawab. Okay, baik. Tindakan atau sikap yang boleh dianggap melanggar prinsip-prinsip rukun negara beserta contoh. Ada 3 contoh yang boleh saya beri. Baik, yang pertama ialah tidak menghormati raja dan negara. Prinsip pertama rukun negara adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Jika kita melanggar prinsip ini bermaksud kita menunjukkan atau bersikap tidak menghormati institusi diraja dan negara. Sebagai contoh, ketika seseorang menghina institusi raja secara terbuka di media sosial pada khalayak ramai, ini dianggap sebagai pelanggaran prinsip ini. Tindakan ini bukan sahaja boleh melanggar undang-undang, tetapi boleh mengancam keharmonian negara. Okey, yang kedua ialah mengganggu perpaduan kaum. Prinsip ketiga ini ialah berdasarkan prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan, ia menekankan kepatuhan kepada undang-undang negara. Ini termasuklah hak setiap kaum. Menyebarkan fitnah atau kata-kata yang memecah belahkan hubungan antara etnik atau kaum dan agama dianggap boleh melanggar prinsip ini. Jika seseorang membuat kenyataan provokatif atau resis, ini menunjukkan ia boleh menjejaskan keharmonian masyarakat di Malaysia. Okay, baik. Yang ketiga ialah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Berdasarkan prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, ini menggalakkan nilai moral yang tinggi dalam masyarakat. Penyalahgunaan kuasa dan rasuah, sebagai contoh, menerima rasuah untuk kepentingan peribadi atau menyeleweng dana awam. Ini adalah contoh nyata tidak payah bersetangan dengan prinsip ini. Sikap ini sahaja mencemar nilai etika dan moral, bagi menimbulkan begitu kepercayaan rakyat terhadap institusi awam. Baik, saya ada soalan sebenarnya. Siapa boleh jawab berkenaan bagaimana aspirasi rukun negara dapat tekan penerimaan negara bangsa? Baik, saya boleh jawab soalan itu. Terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hanan bin Hanim dan nombor matrik saya adalah 10DPM 23F1095. Baik, berkenaan dengan aspirasi rukun negara yang dapat dikaitkan dengan pembinaan negara bangsa. Baik, kita ada 5 rukun negara. Rukun negara yang pertama adalah mempengaruhi kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini kerana ia menjadi asas moral dan etika bagi rakyat Malaysia tanpa mengira agama. Dalam pembinaan negara bangsa, elemen ini membantu menyemai nilai luhur seperti kejujuran, integriti dan menghormati antara pelbagai kaum dan agama. Ia menggalakkan perpaduan sosial dan harmoni yang penting dalam memastikan kestabilan negara. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Baik, prinsip ini menggalakkan rakyat Malaysia untuk setia kepada negara dan sistem beraja yang menjadi lambang perpaduan serta kestabilan politik. Kesetiaan kepada raja dan negara membantu memperkukuhkan identiti kebangsaan dan memberi inspirasi kepada rakyat untuk bersama-sama mempertahankan kepentingan negara daripada ancaman luar.
Baik, seterusnya. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi panduan kepada kehidupan masyarakat dan bernegara. Prinsip ini membantu menegakkan kedaulatan undang-undang, memastikan hak asasi rakyat terjamin dan menggalakkan keadilan untuk semua. Dengan adanya undang-undang yang adil, negara bangsa dapat dibina berasaskan sosial dan kesaksamaan tanpa mengira latar belakang kaum atau agama. Seterusnya. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang memastikan bahawa semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang tertakluk kepada undang-undang yang sama. Prinsip ini penting dalam mewujudkan kestabilan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem perundangan negara. Negara bangsa yang kukuh hanya dapat dibina apabila undang-undang dihormati dan dilaksanakan. Yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Baik, prinsip ini menekankan kepentingan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dalam hubungan antara rakyat. Ia menggalakkan perpaduan sosial dengan menanam sikap hormat menghormati, tolak ansur dan bertimbang rasa dalam masyarakat yang majmuk. Melalui amalan nilai-nilai ini, hubungan diperkukuhkan sekaligus membantu pembinaan negara bangsa yang harmoni dan stabil. Baik, secara kesimpulannya, rukun negara berperanan penting dalam membina negara bangsa yang bersatu padu, harmonis dan maju. Aspirasi rukun negara seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan membentuk asas untuk memupuk perpaduan nasional, menghormati kepelbagaian serta menegakkan prinsip keadilan dan undang-undang. Baik, terdapat sebarang soalan? Okay. Baik, terima kasih. Secara kesimpulan menyeluruh, melalui soalan-soalan yang telah dibentangkan yang tadi disuarakan dan juga jawapan-jawapan, rukun negara adalah satu entiti yang penting bagi membentuk negara yang maju dan berjaya. Tanpa ia, kita akan berada dijerumus dalam lubang kegagalan. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di lain hari dan di lain waktu. Selamat.